Baik, selamat pagi. Hari ini saya nak patah balik sikit saja. Okey, sebab hari tu sebelum ni saya berhenti pada bab nisbah. Okey, tak apa, saya ulang sikit saja. 4.1 nisbah. Okey, baik, kita sambung. Tu yang pertama ini. Okey, kita tengok standard pembelajaran mewakilkan hubungan antara tiga kuantiti dalam bentuk A kepada B kepada C ataupun A nisbah B nisbah C. Jadi bila kita nak tulis suatu nisbah, kita mesti ada kuantiti dua atau lebih. Okey. Baik, kalau satu kuantiti saja tak boleh jadi nisbah. Okey, dia mesti ada dua atau lebih kuantiti. Baik, kita tengok yang seterusnya. Sekejap ya. Baik. Wakilkan hubungan antara tiga kuantiti. Okey, yang ni dia minta tiga kuantiti. Okey. Tiga kuantiti. Okey. A kepada B kepada C ataupun A nisbah B nisbah C. Baik. Untuk contoh 1A ni 2 minggu kepada 16 hari kepada 1 minggu. Jadi di sini kuantiti unit dia berbeza-beza. Ada yang minggu, ada hari, ada minggu. Okey, ada 2 minggu kepada 16 hari kepada 1 minggu. Okey, jadi ada minggu, ada hari, ada minggu. Baik, kita akan tukarkan unit yang paling kecil. Okey. So, jadi di sini ada minggu dan hari. Hari ni adalah unit paling kecil. Jadi, bila unit paling kecil ni, dia tak perlu lagi tukar. Okey. So, 16 hari ni tak perlu tukar. Yang perlu tukar ialah 2 minggu. Okey. So, kita tahu 1 minggu 7 hari. Okey. 1 minggu bersamaan dengan 7 hari. Jadi, 2 minggu bersamaan dengan 2 darab 7 iaitu 14 hari. Ni 14 hari. Kepada kita letak simbol nisbah. Okey. 16 hari kepada 1 minggu ialah 7 hari. Okey. Baik, di sini semua unit sudah sama. Hari, hari, hari. So, bila sudah sama unit, tidak perlu lagi kita tulis unit. Okey. So, tulis number saja. 14 nisbah 16 nisbah 7. Okey. Itu jawapan kita. Okey. Tengok jugalah kalau dia boleh dibahagi lagi, kita bahagi. Okey. Tengok ketiga-tiga kuantiti ni kalau boleh dibahagi, kita bahagi. Kalau tak boleh, kita tinggal saja jawapan seperti ini. Okey. Baik. Ini untuk soalan yang mudah lah. Okey. Okey, untuk yang B pula 0.1 kilogram kepada 50 gram kepada 0.25 kilogram. So, di sini ada unit kilogram, ada unit gram, ada unit kilogram. So, kita tukarkan yang paling kecil unit di sini adalah unit gram. So, unit gram ni tak perlu tukar lagi. Tetapkan dia 50. So, yang perlu tukar ialah kilogram kepada gram. Okey. So, 1 kilogram bersamaan dengan 1000 gram. Okey. So, di sini dia bagi 0.1. Jadi, 0.1 darab 1000, kita akan dapat 100
gram. Ni 50 gram. Sama juga kilogram ini 0.25. Bila kita darab dengan 1000, kita akan dapat 250 gram. Di sini unit semua sudah sama. Kita hanya perlu tulis nombor sahaja. Baik, sekarang ada 150 dan juga 250. Okey. Kemudian kita tengok di sini ada kosong di hujung, kosong di hujung, kosong di hujung. So kita boleh mansuhkan. Okey, maksudnya di sini saya boleh bahagi 10. Bila bahagi 10, kita hanya buang kosong saja di belakang sini. So kita akan dapat 10, 5, 25. 10, 5, 25. Semua ini adalah gandaan bagi 5. So kita masih boleh bahagi dengan 5. So saya akan dapat 2, 1, 5. So ini jawapan kita. Okey. So yang penting sekali kita kena tukarkan dulu semua unit, jadikan unit yang sama. Okey. Nak mudah, kita tukarkan unit yang paling kecil. Okey. Baik. Untuk C, saya sudah terangkan hari itu. Okey. D pun sama, saya dah terangkan. Okey. Meter macam ni, 3 1/5 meter ni, tukarkan dulu dalam bentuk perpuluhan pun boleh. Okey, atau kita nak tukar dalam pecahan tak wajar dulu pun boleh. Kemudian kita tukar dalam bentuk perpuluhan, dan kemudian meter ni tukarkan dalam bentuk unit yang paling kecil. So unit yang paling kecil di sini ialah milimeter. Okey, so kena darab lah nanti. Okey. Baik. Saya tinggalkan ini dulu sebab saya dah terangkan hari itu. Baik, kemudian okey, yang ini berkenaan dengan pecahan setara. Setara bermaksud sama. Okey, sama nilai. Okey, itu maksud setara. Baik, kita tengok contoh satu dulu. Antara berikut, manakah nisbah yang setara dengan 18 nisbah 24 nisbah 45. Baik, kita lihat yang pertama ni dulu. 3 nisbah 4 nisbah 9. Baik, kita bandingkan 3 ini dengan yang hadapan sini, 18. Okey. Nanti kita akan bandingkan 4 dengan 24, 9 dengan 45. Baik, 3 dengan 18 ini. Okey. Maksud di sini, bagaimana 3 nak jadi 18? Maksud saya, 3 darab berapa jadi 18? 3 darab 6. Baik. Kita darabkan ketiga-tiga kuantiti ini dengan 6. Okey. 3 darab 6, 18. 4 darab 6, 24. 9 darab 6, 9 darab 6, 54. Okey. Jawapan untuk di sini 18, okey, betul. 24, betul. Sini 54 sepatutnya. Kan, 9 darab 6, 54. Tapi dia bagi sini 45. Jadi 3 nisbah 4 nisbah 9 tidak setara. Okey, so jawapan dia 3 nisbah 4 nisbah 9 tidak setara dengan 18 nisbah 24 nisbah 45.
Okey, itu jawapan dia. Tidak setara. Dia mesti nilai ketiga-tiga ini mesti sama macam di atas ni. Okey. Baik. Ini yang pertama. A lah saya ambil contoh. Ni A. Okey. Katakan ni B. Okey. Baik. Cuba B pula. 36 nisbah 48 nisbah 90. Okey. Jadi 36, kita tengok 36 dengan 18. Okey. Apa hubungan dia? Okey, 36 ini kita tengok boleh tak dia menjadi 18. Okey. So cuba kita bahagi 2. Okey. Apa akan jadi dengan nisbah ini? Okey. Baik, 36 bahagi 2 18. Betul? 48 bahagi 2 dapat 24. 90 bahagi 2 45. 18 24 45. 18 24 45. Jawapannya 36 nisbah 48 nisbah 90 adalah setara dengan setara dengan 18 nisbah 24 nisbah 45. Okey, yang ini setara sebab ketiga-tiga kuantiti ni sama macam soalan. Okey. Baik. Soalan seterusnya C. 0.6 nisbah 0.8 nisbah 1.5. Baik. Ingatlah bila ada perpuluhan, kita mesti pastikan dia jadi nombor bulat. So jangan ada perpuluhan dalam nisbah. Okey. So bila di sini kita tengok 0.6. 0.6 ni ada satu tempat perpuluhan. Satu tempat perpuluhan. 0.8 satu tempat perpuluhan. 1.5 satu tempat perpuluhan. Jadi saya nak hilangkan satu tempat perpuluhan ni, saya mesti darab dengan 10. So saya akan dapat nisbah yang baru 6, 8, 15. Okey. Baik. Dari sini 6, 8, 15, kita tengok 6 dengan 18. Bagaimana 6 nak jadi 18? 6 haruslah didarab dengan 3. Barulah dia jadi 18. 8 darab 3, 24. 15 darab 3, 45. 18, 24, 45. 18, 24, 45. Okey. Jadi jawapan dia 0.6, 0.8, 1.5 adalah setara dengan 18 nisbah 24 nisbah 45. Okey. Itu berkenaan dengan perpuluhan. Kita mesti pastikan dia jadi nombor bulat. Okey. Macam mana nak jadikan dia nombor bulat? Kita kena tengok dia punya berapa tempat perpuluhan yang ada. Okey. Kalau dia ada 2 tempat perpuluhan, kita harus darab dengan 100. Yang ini satu saja tempat perpuluhan. So kita darab 10. Okey. Baik. Untuk soalan D, pecahan. 2/5 nisbah 8/15 nisbah 1. Okey. So di sini
pecahan yang penyebut yang paling besar ialah 15. Okey. Jadi saya nak hilangkan penyebut yang 15 ini, saya harus darab dengan 15. Ke semua pecahan ini saya darab dengan 15. Baik. 2/5 bila darab dengan 15, okey, kita akan dapat bahagi 5, 1 bahagi 5, 3, kita akan dapat 6 sini. 2/5 ni bila darab dengan 15, saya akan dapat 6. 8/15 bila darab dengan 15, dapat balik 8. Sebab apa? 8/15 darab dengan 15 akan dapat 8 saja. Okey. 1 darab 15 akan dapat 15. Okey. So di sini kita tengok sama macam soalan C tadi. 6 nak jadi 18 kena darab dengan 3. Okey, so saya akan dapat balik 18, 24, 45. Jadi jawapan dia sama macam di sebelah sini. 2/5 nisbah 8/15 nisbah 1 adalah setara dengan 18, 24, 45. Okey. Begitulah nak menjawab dia. Okey. Baik. Okey, kemudian baiklah, saya padam ni semua dululah. Kenal pasti dan tentukan nisbah setara bagi bahagian berlorik dalam setiap rajah yang berikut. Okey, kenal pasti dan tentukan nisbah setara. Okey. Untuk soalan 2A ni, okey. Gambar yang pertama dia membahagi 3 bahagian yang sama. Okey. So dia 3 bahagian yang berlorik 1 saja. So nisbah pertama 1 nisbah 3. Okey. Kita bandingkan dengan yang gambar yang kedua. Ada 2 bahagian. Okey. Kita bandingkan dengan 2 nisbah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, tengok setara ke tak setara. Okey. 1 nisbah 3 dengan okey. Sorry. Okey. 1 nisbah 3 dengan 2 nisbah 6. So 2 nisbah 6 ini, okey, 2 nak jadi 1, kita bahagi 2. Okey. So 2 bahagi 2, 1. 6 bahagi 2, 3. So dapat balik sama. So jawapan dia adalah macam kita buat tadi. 1 nisbah 3 adalah setara dengan 2 nisbah 6. Okey. 1 nisbah 3 adalah setara dengan 2 nisbah 6. Okey. So yang ni ada 3 kuantiti. Okey. Untuk soalan B, kuantiti yang pertama ialah 3 nisbah ada 8 kan? 3 nisbah 8. Okey. Dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 nisbah berapa ni? 6 nisbah 16. Okey. Kalau kita kira ni semua ni ada 16 pecahan. Okey. Dengan satu lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 nisbah berapa ni?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 darab 2, 24. 24. Okey. Baik. Ini yang paling kecil. 3 nisbah 8. Okey. 6 nisbah 16. 6 nak jadi 3, dia kena bahagi 2. Betul? Okey, so 6 bahagi 2, 3. 16 bahagi 2, 8. Okey, ini okey. 9 nak jadi 3, dia kena bahagi 3. 9 bahagi 3, 3. 24 bahagi 3, 8. Jadi jawapan dia sama juga, setara. Ketiga-tiga unit ni adalah setara. Okey. So itu berkenaan dengan pecahan setara. Okey. Okey, ini berkenaan dengan macam mana kita nak membentuk nisbah supaya dia dalam keadaan termudah. Termudah bermaksudnya paling kecil. Maksudnya kita akan bahagilah. Okey, bahagi sampai dia jadi paling kecil. Okey. Baik, tengok contoh 1A. 240 gram kepada 1.6 kilogram. Okey, bila kita nak permudahkan, kita mesti pastikan unit dia mesti sama. Di sini unit tak sama. Gram dengan kilogram. So 1 kilogram kita tahu 1000 gram. So yang gram tak perlu tukar. Yang tukar hanya kilogram. 1.6 kilogram, jadikan dia gram, kena darab dengan 1000. Okey, so 1.6 darab dengan 1000, kita akan dapat 1600. Bila gram dan gram, so tak perlu lagi tulis unit sebab unit sudah sama. Okey, baik. Di sini hujung ada kosong, kita boleh permudahkan, maksudnya bahagi 10. Okey, so dapat 24 nisbah 160. Okey, 24 nisbah 160, kita cuba dulu bahagi dengan 2. So dapat 12. Yang ini saya akan dapat 80. Masih lagi boleh bahagi dengan 2, dapat 6, dapat 40. Masih lagi boleh bahagi dengan 2, dapat 3, dapat 20 sini. So ini adalah 3 nisbah 20 adalah bentuk yang paling termudah. Okey, bentuk yang paling kecil lah. Okey, itu kalau dia bagi unit. Okey, kita kena tukarkan jadi unit yang sama. Okey, macam ini dia tak ada unit, so kita boleh bahagi terus. Okey, bahagi sampai paling kecil, sampai maksudnya sampai ketiga-tiga nombor ni tidak boleh lagi dibahagi dengan nombor yang sama. Sampai bila tak boleh bahagi lagi, stop. Okey. Okey, macam yang ini pecahan macam saya tunjuk tadi, kita kena hilangkan penyebut ini. Okey, baik. Contoh 1C. 2/5 nisbah 8/9. Okey, sini ada penyebut 5, sini ada penyebut 9. Okey. So macam mana nak hilangkan dia? Okey, ini macam kita belajar pada bab berapa? Bab 2 ke? Okey, faktor sepunya terbesar. Okey. So 5 dengan 9. Okey, bagaimana kita nak hilangkan dia? 5, 9. Saya FSTB. So FSTB dah 45.
So di sini kena darab 45, sini pun kena darab dengan 45. 2/5 darab dengan 45. Ini 8/9 darab dengan 45. Okey. So sini akan dapat 9 darab 2, 18. Ini akan dapat 8 darab 5, 40. So 18 nisbah 40 kita boleh bahagi 2. Okey. 9, 40 bahagi 2 dapat 20. So sampai sini dia tak boleh lagi bahagi dengan apa-apa number yang sama. So kita tinggal jawapan dia 9 nisbah 20 adalah bentuk yang paling termudah. Okey. Yang D ni macam saya tunjuk tadi, kita tengok berapa bilangan tempat perpuluhan. Di sini ada 2 tempat perpuluhan, di sini ada 2 tempat perpuluhan, di sini ada 2 tempat perpuluhan. Jadi kita mesti darab dengan 100. Okey. 1D darab dengan 100. Kita akan dapat 9 nisbah 12 nisbah 24. Ini darab 100. Okey. So 9, 12, 24 kita boleh bahagi dengan 3. Okey, saya akan dapat 9 bahagi 3, 3, 12 bahagi 3, 4, 24 bahagi 3, 8. Sampai di sini dia tak boleh lagi bahagi nombor yang sama. So inilah jawapan termudah. 3 nisbah 4 nisbah 8. Okey. Baik. Nanti untuk kerja rumah, okey, saya nak kamu buat okey, sekejap. Okey. Yang ni kita dah buat dah hari tu. Okey. Kita sambung saja. Okey. Hari ni kerja rumah kamu buat yang ini. Soalan 1, soalan 2, soalan 3, latih diri 4.1b, buat dalam matematik A. Okey. Kemudian buat latih diri 4.1c. Okey, sama juga A, B, C, D, matematik A juga. Okey, ini untuk kerja hari ini. Baik, sekian, terima kasih.